Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri keempat. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat keempat surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku." Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat keempat surah Yusuf dengan menukilkan kitab yang dikarang oleh Muhammad Al-Ghazali yang berjudul Nahwu wa Tafsir Maudu'i li Suwaril Quranil Karim. Sewaktu Nabi Yusuf AS masih kecil, baginda merasa mempunyai peranan yang tersendiri dan kemungkinan baginda dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu untuk memimpin masyarakat dengan kemuliaan dan kebenaran. Apa yang telah diduga oleh Nabi Yusuf AS mempunyai asasnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan isyarat berupa mimpi, berita gembira kepadanya yang mendukung kebenaran bisikan hatinya melalui mimpi yang diceritakannya itu. Kisah seorang anak yang sejak kecil hatinya dihiasi oleh kesucian dan kasih sayang ayah. Lalu disambut pula dengan penghormatan oleh sang anak. Panggilan yang digunakan oleh Nabi Yusuf AS yang menunjukkan kejauhan dan ketinggian kedudukan sang ayah. Dengan memanggilnya dengan kata ya, yang bererti wahai. Lalu disusuli dengan kata abati, yang bermaksud ayahku. Untuk menggambarkan hubungan baik baginda Nabi SAW, Nabi Yusuf AS dengan ayahnya Nabi Yaqub AS. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi pula menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat keempat surah Yusuf ini dengan mengisahkan kisah Nabi Yaqub AS atau yang terkenal dengan nama Israel adalah anak keturunan Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Baginda mempunyai 12 anak dari 4 orang isteri. Di antaranya ialah Nabi Yusuf AS dan saudaranya Bunyamin dari isteri baginda yang bernama Rahil. Nabi Yusuf AS adalah seorang yang gagah dan tampan serta mempunyai kecerdasan yang menakjubkan yang dapat dilihat pada baginda yang akan menjadi Nabi dan Rasul. Oleh itu Nabi Yusuf AS sangat dikasihi, disayangi oleh ayahnya, lebih-lebih lagi setelah bermimpi.
Sebahagian ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan 11 bintang adalah 11 orang saudara Nabi Yusuf, dan yang dimaksudkan dengan matahari dan bulan adalah ibu dan ayahnya. Kemudian yang dimaksudkan dengan sujud adalah menundukkan atau memberikan penghormatan kepadanya seperti yang berlaku di Palestin dan Mesir ketika itu. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat keempat surah Yusuf ini dengan menyatakan latar belakang kisah Nabi Yusuf AS yang mempunyai seorang adik iaitu Bunyamin daripada zuriat Nabi Yaqub AS. Maka apabila Nabi Yusuf AS dan Bunyamin dilahirkan setelah Nabi Yaqub AS agak berusia, apatah lagi setelah ibu mereka meninggal dunia, maka kasih sayang seorang ayah tertumpah kepada kedua-dua anaknya. Ini terutamanya Nabi Yusuf yang lebih kacak pada pandangan matanya. Satu taruhan harapan yang terpendam di dalam hati Nabi Yaqub AS, bahawa baginda adalah penerima pusaka ayahnya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak pula menerima dari ayahnya Nabi Ibrahim, iaitu pusaka nubuwah dan risalah kenabian dan kerasulan bertujuan untuk menegakkan kepercayaan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yaqub AS dikatakan mempunyai 12 orang anak. Besar harapan baginda agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dari kalangan anak-anaknya penyambung risalah yang dibawa olehnya. Lalu Nabi Yaqub sendiri yang mendengar dari anaknya yang dikasihi iaitu Nabi Yusuf bahawa baginda telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semua bersujud di hadapannya. Kemudian Nabi Yaqub melihat firasatnya beranggapan bahawa Nabi Yusuf akan menerima nubuwah dan risalah kenabian. Oleh itu, sekiranya perkara ini diceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain akan mengundang bahaya. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat keempat surah Yusuf ini dengan menyatakan ayat ini merupakan permulaan kisah dalam siri ini. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, di kalangan para nabi, mimpi adalah sebahagian daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Para mufassir berpendapat bahawa 11 bintang itu melambangkan saudara-saudaranya, manakala matahari dan bulan melambangkan kedua-dua ibu bapanya. Ketika beroleh mimpi ini, Nabi Yusuf AS berumur 12 tahun dan tempoh di antara mimpi ini dengan pertemuan semula dengan ayah dan saudara-saudaranya di Mesir adalah 40 tahun. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat keempat surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa ayat ini memberi saranan supaya kita membalas setiap tipu muslihat dan kebencian saudara-saudara dengan maaf dan budi bicara yang baik. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat keempat surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini merupakan di antara penjelasan mengenai wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kisah umat terdahulu yang belum diketahui secara jelas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda. Ayat ini menjelaskan tentang salah satu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah memulakan kisah Nabi Yusuf dengan menceritakan perihal mimpinya. Ketika Nabi Yusuf yang merupakan anak kepada Nabi Yaqub berkata, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang. Saudaranya yang berjumlah 11 orang, matahari, ayahnya dan bulan, ibunya. Kulihat semuanya sujud dan mengarahkan pandangan serta hormat kepadaku." Kemudian Nabi Yaqub alaihissalam berkata kepada puteranya, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Aku bimbang. Apabila mereka tahu, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Kerana kedengkian mereka, sungguh syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Kerana terus-menerus memunculkan rasa permusuhan di antara sesama. Oleh sebab itulah agama Islam sangat menekankan aspek spiritual insaniah. Sebagai seorang manusia yang terbentuk daripada kombinasi 4 elemen, iaitu hati, jiwa, akal dan roh, daripada segala penyakit-penyakit batin yang dapat merosakkan hubungan sesama manusia,
seperti benci, membenci, dengki, mendengki, mencetuskan api permusuhan sesama Muslim dan lain-lain. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling berdengki, saling marah dan jangan pula saling memutuskan hubungan satu sama lain, tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Maka ukhuwah atau tali persaudaraan sesama manusia merupakan konsep yang perlu dipelihara di dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita harus menjaga dan memperkuat ukhuwah sesama manusia. Secara tidak langsung, ia akan menghidupkan suasana yang harmoni dan mengeratkan perpaduan tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat keempat surah Yusuf ini ialah kisah Nabi Yusuf AS mengingatkan kita bahawa baginda tidak menyombong diri dan tidak merendah-rendahkan orang lain walaupun memiliki kelebihan tersendiri serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf AS yang banyak bersabar ketika menghadapi ujian sepanjang hidup baginda, memberi motivasi kepada kita untuk tetap bersabar dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama kita di setiap saat kehidupan kita. Nabi Yusuf AS percaya bahawa setiap perkara yang berlaku adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baginda sentiasa memohon perlindungan dan bantuan daripada Allah untuk menempuhi segala cabaran yang dihadapinya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.